Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang sudi datang hari ini ke pembentangan saya. Oke, terima kasih diucapkan. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Fauzi bin Kalam, seorang pelajar daripada Open University Malaysia. Sekarang berada di semester kedua untuk program Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan dengan Kepujian. Okay. Tajuk kajian yang ingin saya bentangkan pada hari ini adalah antara tuntutan perundangan dan realiti praktis, dilema penolong pegawai perubatan dalam siasatan kematian medico-legal di Sabah. Jadi kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana saya sendiri merupakan seorang PPP yang bertugas di unit perubatan forensik lah. So bagi saya tajuk ini memang dekat dengan saya sebab sehari-hari saya lalui. Jadi kita terus kepada topik dan konteks kajian lah. Okey, untuk topik dan konteks kajian, bagi konteks global, sains forensik amat penting untuk keadilan jenayah dan juga kesihatan awam. Isu nasionalnya pula adalah Malaysia mengalami kekurangan tenaga pakar yang menyebabkan tekanan kepada sistem sedia ada. Untuk fokus di Sabah, cabaran logistik akibat struktur geografi meningkatkan kebergantungan terhadap peranan penolong pegawai perubatan di unit perubatan forensik. Konstruk penting, PPP merupakan profesional kesihatan bersekutu yang berdaftar di bawah Akta 180, yaitu Akta Pembantu Perubatan. Untuk pengenalan dan pernyataan masalah utama, wujudnya jurang sosio perundangan antara amalan sebenar, de facto, PPP, dengan peruntukan undang-undang, de jure, yang senyap mengenai peranan mereka. Risiko nyata dibuktikan melalui kes mahkamah, di mana penglibatan PPP digunakan untuk mencabar integriti bukti melalui prinsip rantaian jagaan bahan bukti, chain of custody. So akibat daripada ini mewujudkan dilema perundangan, profesional dan etika yang signifikan kepada PPP di Sabah yang bertugas di bidang forensik. Sorotan literature dan jurang penyelidikan. Literature utama merangkumi 3 domain. Yang pertama, perundangan de jure, yang melibatkan Akta 593 iaitu Kanun Tata Cara Jenayah, Akta 50 iaitu Akta Perubatan 1971 dan akta yang sangat dekat dengan saya lah iaitu Akta 180, Akta Pembantu Perubatan. Kemudian yang kedua adalah amalan de facto. Yang ini ada saya sebut di dalam kajian saya secara terperinci, yaitu kajian tempatan Zainul 2021 dan juga model antarabangsa Smith tahun 2022 lah. Dan yang terakhir sekali adalah doktrin common law, vicarious liability dan direct supervision. Okey, jurang kajian, apa yang saya dapati, tiada kajian lepas yang menggunakan pendekatan sosio perundangan untuk menyiasat dilema ini secara mendalam lah. Dari perspektif PPP dalam konteks unik di Sabah. Jadi apa yang saya harapkan daripada kajian ini, sumbangan kajian ini dia bakal mengisi jurang tersebut dengan memetakan amalan sebenar dan persepsi risiko seorang PPP yang bertugas dalam bidang forensik di Sabah. Baik, persoalan utama dan objektif kajian. Persoalan utamanya, bagaimanakah konteks unik Sabah mempengaruhi amalan, persepsi risiko dan keperluan perlindungan perundangan bagi PPP dalam bidang perubatan forensik. Jadi di sini saya datang dengan 4 objektif kajian, yaitu yang pertama, memetakan skop amalan sebenar de facto PPP di Sabah. Yang kedua, menganalisis jurang dalam kerangka perundangan de jure. Yang ketiga, menilai persepsi PPP terhadap otonomi, risiko dan latihan sedia ada.
Dan yang terakhir sekali, membangunkan cadangan kerangka kerja penambahbaikan. Nota kaki untuk kajian kualitatif dan eksploratory. Objektif ini berfungsi sebagai proposisi yang boleh diuji melalui pengumpulan dan analisis data yang akan dilakukan kelak. Seterusnya, bagi metodologi kajian ini melibatkan dua komponen, yaitu reka bentuk dan fasa kualitatif. Bagi reka bentuk, kajian case dengan pendekatan kaedah campuran sequential penerokaan. Populasi pula, semua PPP yang bertugas di jabatan ataupun unit perubatan forensik Hospital KKM di Sabah. Fasa 1 bagi kualitatif, peserta 8 hingga 10 orang PPP yang sudah bertugas melebihi 5 tahun dan 2 ke 3 orang pakar patologi bidang forensik. Bahan yang akan digunakan adalah protokol temu bual separa berstruktur dan prosedur. Cara kajian ini akan dilakukan adalah dengan sesi temu bual mendalam yang direkam untuk diterokai. Sesi temu bual ini akan berlangsung selama 45 menit ke 60 menit lah. Okey, bagi fasa kuantitatif dan analisis data pula, fasa kedua, peserta akan diambil melalui kajian bacian ke atas keseluruhan populasi PPP forensik di Sabah. Okey, bagi bahan pula, soal selidik yang mempunyai 3 bahagian, di mana soalan akan bertanyakan mengenai demografi, amalan, dan persepsi yang disahkan oleh panel pakar. Kemudian prosedur untuk menjalankan kajian ini, untuk menjayakan kaedah ini adalah dengan mengedarkan soal selidik secara atas talian dan juga manual. Analisis statistik yang dicadangkan bagi kajian ini adalah statistik deskriptif, yaitu melalui frekuensi, min dan juga peratusan untuk menjawab objektif 1 dan 3 seperti yang saya nyatakan sebentar tadi lah. Kemudian statistik inferensi, contoh ujian T untuk membandingkan persepsi antara kumpulan sekiranya relevan. Baik, sumbangan dan implikasi kajian pula secara teoretikal dan empirikal. Kajian ini mampu menyumbang data empirikal pertama dari Sabah mengenai dilema PPP yang bertugas dalam bidang forensik. Implikasi kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah pula, kajian ini mampu menyediakan asas bukti untuk menggubal polisi dalaman dan modul latihan yang lebih relevan kerana modul latihan sedia ada agak kurang praktikal. Yang ketiga, implikasi kepada profesion PPP dan KKM. Okey, kajian ini boleh berfungsi sebagai model kajian rintis ataupun pilot study untuk penggubalan garis panduan amalan klinikal kebangsaan dalam bidang forensik. Kerana seperti yang kita semua sedia maklum, bidang forensik ini masih kurang meluasnya dan dia punya garis panduan amalan klinikal pun masih agak terhad untuk didapatkan. Kemudian implikasi kepada sistem perundangan. Kajian ini boleh menjadi pemangkin wacana untuk reformasi undang-undang. Okey, ini merupakan jadual pelaksanaan yang saya reka dalam bentuk cartagan secara mudah lah untuk dipersembahkan. Kajian ini dirancang akan mengambil masa 4 bulan, yaitu dari bulan Mei sehingga Ogos. Fasa utama merangkumi perancangan, pembangunan instrumen, pengumpulan data, analisis dan juga laporan akhir lah. Untuk cartagan yang lebih terperinci ada saya kongsikan di dalam kertas kajian saya. Mungkin tuan-tuan boleh teliti nanti
bila ada masa. Oke, kita sudah sampai ke peringkat rumusan. Kajian ini penting untuk mendedahkan dilema sebenar yang dihadapi oleh PPP forensik di Sabah dan mencadangkan penyelesaian praktikal berasaskan bukti untuk melindungi hak mereka dan mengukuhkan sistem keadilan. Karena seperti yang kita sedia maklum, di dalam Akta 50 yaitu Akta Perubatan 1971 pun penolong pegawai perubatan tidak disebut secara nyata boleh membantu dalam proses bedah siasat. Oke, itu saja daripada saya. Ruang ini saya buka kepada soalan. Soalan saya, Tuan. Ya. Sebab setahu saya hospital Sabah ada dalam 13 buah hospital. Bagaimana Tuan yakin boleh selesaikan kajian ini dalam tempoh 4 bulan? Oke, baik. Soalan yang bagus. Maaf. Di hospital bukan 13 hospital di Sabah. Sabah ada banyak hospital kan? Yang menyediakan perkhidmatan forensik ada lebih kurang 13 buah. 13 saja. Ya, betul. Jadi berbalik pada soalan Tuan sebentar tadi, walaupun Sabah mempunyai taburan hospital yang agak banyak berbanding negeri-negeri lain, tetapi PPP yang bertugas di bidang forensik ini secara keseluruhannya hanyalah lebih kurang 80 orang. Yang itu mengambil kira PPP yang bertugas secara guna sama, yaitu kecemasan, jabatan kecemasan dan juga unit forensik. Jadi pada hemat saya kajian ini masih dapat dijalankan karena populasi yang agak kecil untuk diambil data. Oke, seterusnya soalan. Ada soalan kan? Ya, boleh teruskan. Tengok slide depan sekali tadi. Oke, yang defektor tadi boleh. Oke, soal pertama, apa defektor PPP forensik ini sebenarnya? Oke, baik. PPP di forensik ini seperti yang semua sedia maklum, bukan saja mengendalikan jenazah untuk diserahkan kepada waris yang betul lah, tetapi juga melakukan tugas-tugas seperti membantu dalam proses bedah siasat seperti eviscerasi organ dan juga pengambilan sampel kimia yang mana dijadikan bahan bukti semasa prosiding di mahkamah. Jadi ini sedikit sebanyak membuka ruang dan peluang kepada badan perundangan untuk menggunakan risiko ini sebagai orang kata satu peluang untuk menggugurkan satu-satu case. Soalan seterusnya. Soalan saya, boleh ceritakan tentang risiko nyata yang kamu sebutkan tadi? Oke, baik. Terima kasih Puan untuk soalannya. Oke, risiko nyata yang saya sebutkan di sini terdapat satu case di Semenanjung Tanah Air lah yang berlaku, di mana melibatkan seorang anak VVIP dengan tuduhan yang agak berat lah, dia case bunuh. Tetapi case itu digugurkan daripada perbicaraan setelah peguam bela mendapat tahu bahwa PPP berada di dalam bilik bedah siasat membantu dokter untuk melakukan proses tersebutlah. Jadi ini sedikit sebanyak sebenarnya punca ataupun alasan kenapa kajian ini wujud. Oke, seterusnya ada soalan lagi? Jadi sekarang ini kita semua tak ikut undang-undang lah. Secara bahasa kasarnya iya, karena penolong pegawai perubatan perjawatan itu sendiri tidak disebut secara jelas di dalam akta,
sama ada boleh membantu ataupun tidak di dalam proses bedah siasat. Oke, ada soalan seterusnya? Oke, kalau tiada, saya akhiri pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih kerana sudi beri kerjasama.